Salam sejahtera kepada pelajar Cikgu Pong. Hari ini Cikgu terangkan bab 1 nombor nisbah. Ada 3 kemahiran yang kita belajar di bawah tajuk nombor nisbah. Yang pertama integer, yang kedua pecahan dan ketiga perpuluhan. Okey, nombor nisbah terdiri daripada integer, pecahan, perpuluhan yang kita perlu belajar. Okey. Apa itu integer? Integer terdiri daripada integer positif, terdiri daripada sifar, integer negatif. Pecahan positif dan pecahan negatif. Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey. Pelajar adakah anda dapati cikgu selalu sebut positif dan negatif? Okey. Jadi, apa itu positif dan negatif? Sekarang kita lihat. Apa itu nombor positif dan negatif? Dalam kehidupan kita seringkali bertemu dengan situasi yang melibatkan dua perubahan yang bertentangan arah. Seperti arah pergerakan ke kanan kiri, arah menaik atau turun, atau nilai yang lebih atau kurang daripada sifar, atau nilai yang bertambah atau berkurangan. Jadi kita lihat situasi apa yang dimaksudkan di sini. Okey, contoh 1. Arah pergerakan menaik atau turun. Okay. Katakan kita berada di dalam lift. Lift tu ada tingkat bawah. Tingkat bawah, lepas tu tingkat 1 dan 2. Dan ada tingkat 1 bawah tanah. Apabila lift naik ke tingkat 2, kita tulis sebagai positif 2. Atau 2. Kita guna simbol tambah untuk mewakili positif. Perkataan positif. Okey. Apabila lift turun 1 tingkat bawah tanah, kita tulis sebagai negatif 2. Kita guna simbol tolak untuk mewakili sebutan negatif. Jadi kita kata negatif 2 sebab turun 2 tingkat. Okey. Kita tengok contoh kedua. Arah pergerakan yang ke kanan atau kiri. Okey. Katakan kereta A ni bergerak ke kanan, kereta B ini bergerak ke kiri. Jadi bagaimana kita nak wakilkan dengan nombor positif atau nombor negatif? Okey, kita lihat. Kereta A bergerak 40 meter ke kanan. Jadi kita tulis dengan 40. Atau guna simbol tambah mewakili nombor positif 40. Okay. Dalam matematik, positif 40 selalunya ditulis tanpa menggunakan simbol tambah. Kita tulis 40 sahaja. Okey, kereta B. Kereta B bergerak 50 meter ke kiri. Kita tulis dengan negatif 50. Kita guna simbol tolak yang mewakili perkataan negatif. Maksudnya dia ke arah kiri. Kita tulis negatif 50. Okey. Kita tengok contoh situasi ketiga. Yang nilai bertambah atau berkurang daripada sifar. Bagaimana? Okey. Katakan ini graf keuntungan dan kerugian. Jadi kita akan tulis nilai keuntungan RM2,000. Naik bertambah dengan RM2,000. Okey. Atau kita tulis tambah dengan simbol tambah 2,000 bermaksud keuntungan. Kalau rugi kita guna negatif. Kita guna simbol tolak ini. Simbol tolak ini kita baca negatif RM500. Bermaksud nilai berkurangan ataupun kerugian dengan RM500. Okey, kita lihat soalan 1. Anda dibagi kapal selam yang berada di 250 meter di bawah paras laut dan kapal terbang yang berada 1000 meter di atas paras laut. Jadi bagaimana kita nak tulis dengan nombor positif atau nombor negatif? Kita lihat. Kapal terbang berada 1000 meter di atas alas laut. Jadi kita tulis sebagai positif, kita guna simbol tambah 1000 atau tulis 1000 sahaja. Seperti yang biasa kita tulis 1000 sahaja. Okey, kalau kapal selam dia di bawah paras laut. Jadi kita tulis negatif. Maksudnya dia di bawah alas laut. Negatif 250.
Okay. Kalau positif, kita tak perlu tulis simbol tambah, boleh. Kita tulis saja macam nombor bulat biasa. Kalau negatif, kita mesti guna simbol tolak. Tanda yang bersimbol tolak. Okey. Apa itu integer? Tadi kita sudah belajar nombor positif dan negatif. Sekarang kita nak belajar kata kunci integer. Integer dia adalah nombor bulat. Okey, anda masih ingat nombor bulat yang kita belajar sekolah rendah, iaitu nombor bulat yang nombor 1, 2, 3, 4 dan sifar yang kita sebut nombor bulat. Jadi integer dia adalah nombor bulat dengan tanda positif atau negatif. Positif atau negatif termasuk sifar. Okey. Integer bermaksud nombor bulat yang bertanda positif. Syarat pertama dia mesti bertanda positif atau bertanda negatif atau sifar. Ada 3 sifat integer. Okey. Integer positif. 1, 2, 3, 4 dia adalah integer positif. Integer negatif kita sebut negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Dan sifar. Okay. Integer positif kita akan tulis dengan tanda tambah. Simbol macam tambah. Atau tanpa menggunakan tanda. Kita boleh tulis 245. Jadi ini dikenali sebagai nombor positif. Integer negatif dia ditulis dengan tanda tolak. Tanda tolak. Misalnya ini kita sebut negatif 1, negatif 10. Okey, ini dipanggil nombor negatif. Dan sifar. Okey. Satu peringatan yang sangat penting, integer, pecahan dan perpuluhan bukan integer. Integer hanya ada 3 saja, iaitu sifar, integer negatif atau nombor bulat yang bertanda negatif, nombor bulat yang bertanda positif. Okay. Pecahan dan perpuluhan bukan integer. Okay. Sekarang kita tengok contoh. Tentukan sama ada setiap nombor berikut adalah integer. Negatif 2 dan negatif 3. Ini adalah integer negatif. Mereka adalah nombor bulat yang bertanda negatif. Kita sebut sebagai integer negatif. Okey. Positif 7 dengan positif 9. Ini adalah integer positif. Okey. Ini adalah nombor bulat bertanda positif. Atau kita sebut integer positif. Okey, kita lihat contoh lagi. Sifar. Sifar adalah integer. Mengapa? Sebab mereka adalah sifar. Okey. 4 dan 6 adalah integer positif. Sebab mereka adalah nombor bulat yang bertanda positif. Okey. Kita tengok nombor ni. Nombor pecahan. 1/2 dan negatif 3/4. Ini bukan integer. Ini bukan integer sebab mereka adalah pecahan. Tadi cikgu sudah sebut integer hanya boleh nombor bulat bertanda positif atau bertanda negatif dan juga sifar. 3 sifat saja ada untuk kumpulan integer. Okey, sekarang kita tengok contoh terakhir. Sifar perpuluhan 8, negatif 2/5. Dua nombor ni bukan integer. Bukan di dalam kumpulan integer sebab mereka adalah nombor perpuluhan. Okay. Bagaimana kita nak wakilkan integer? Apa itu integer? Integer adalah nombor bulat yang bertanda positif atau negatif dan juga sifar. Bagaimana kita nak wakilkan integer pada garis nombor? Okay. Kita tengok contoh. Anda dibagi satu garis nombor. Ini panggil garis nombor. Bermula di sini ada sifar 1, 2, 3. Yang ke sebelah kanan sifar adalah 1, 2, 3. Yang ke sebelah kiri adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4. Dia semakin undur negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4. Okey. Yang ke arah positif ke sifar adalah arah ke kanan, kita kata ini arah positif. Yang arah ke kiri adalah sifar adalah arah negatif. Okey, kita contoh. Contoh anda dibagi satu garis nombor. Sifar di tengah ini adalah nombor sifar. Okey. Kalau nombor 1, kita akan tulis
1 bermaksud lebih 1 daripada sifar. Kalau negatif 1 bermaksud dia kurang 1 daripada sifar. Maksudnya dia lebih kecil. Kurang 1 daripada sifar. Kita tulis negatif 1. Okay. Sekarang kita tengok. Kalau nombor negatif 2 dan 2 daripada sifar. 2 bermaksud lebih 2 daripada sifar. Kalau negatif 2 bermaksud kurang 2 daripada sifar. Maksudnya negatif 2 ni lebih kecil daripada sifar. Okey, kita tengok 3 dan negatif 3. Kalau 3 bermaksud lebih 3 daripada sifar. Kalau negatif 3 bermaksud kurang 3 daripada sifar. Jadi, siapa lebih besar? 3 kah negatif 3 daripada sifar? 3 akan lebih besar dari sifar. Negatif 3 bermaksud lebih kecil 3 daripada sifar. Okay. Sekarang kita lengkapkan garis nombor ni. Anda dibagi satu nombor saja, negatif 12. Perlu susun 4 nombor ni di atas, di bawah garis nombor ni. Jadi, negatif 6. Di depan negatif 12, ialah negatif 6 dan 6. Di sebelah kiri ialah negatif 30 dan 36. Negatif 36, negatif 30, negatif 12 dan negatif 6 ialah integer negatif. Maka negatif 36 paling kecil nilainya sebab dia berada di sebelah paling kiri. Okay? Nombor yang berada di sebelah paling kiri adalah nombor yang paling kecil. Maksudnya nombor negatif 36 lebih kecil nilainya daripada negatif 30. Negatif 30 lebih kecil nilainya daripada negatif 12. Negatif 12 lebih kecil nilainya daripada negatif 6. Kalau ke sebelah kanan, nombor yang berada di sebelah paling kanan, nombor paling besar. Jadi 6 adalah nombor yang lebih besar daripada negatif 6. Okey. Tengok contoh. Berdasarkan kedudukan integer yang diberi pada suatu garis nombor, kita boleh bandingkan nilainya secara menurun, tertib menurun atau tertib menaik. Okey. Sekolah rendah kita belajar tertib menaik, maksudnya nombor kecil ke besar. Kita susun nombor yang kecil ke besar. Jadi kita buat satu garis nombor. Kita letak satu sifar di tengah. Garis nombor di tengah kita letak sifar. Lepas tu kita akan susun 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke sebelah kanan. Kalau ke sebelah kiri sifar, kita akan tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. Dia ke sebelah kiri. Bertanda negatif. Okey. Jadi kita susun nombor negatif 3, nombor 4, nombor 2, nombor negatif 5, sifar 6 dan negatif 1. Ini maksudnya tertib menaik. Daripada nombor paling kecil kita susun sehingga nombor yang paling besar. 6 paling besar di atas garis nombor ni, negatif 5 bernilai paling kecil sebab dia di sebelah kiri. Okay, kita tengok contoh kedua. Contoh kedua, susun secara tertib menurun. Menurun maksudnya nombor yang besar di depan, nombor yang kecil di belakang. Okay, kita susun macam ni ya. Sama juga kita letak sifar di tengah. Sebelah kanan kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah kiri sifar kita tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. Jadi kalau tertib menurun maksudnya kita susun nombor yang paling besar ke nombor yang bernilai paling kecil. Jadi di atas berpandukan garis nombor ni 5 paling besar. Jadi kita tulis 5 dulu, lepas tu kita tulis 3, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 4 dan negatif 5. Nombor yang di sebelah kiri garis nombor adalah nombor yang paling kecil. Jadi negatif 5 nilainya paling kecil.
Kalau 5, positif 5 nilainya paling besar. Itu maksudnya tertib menurun. Oke. Oke, selamat belajar. Jumpa lagi sesi akan datang. Sekian. Terima kasih.